أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiq lisani wahbi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Apakah kamu menyuruh orang lain supaya melakukan kebaikan sedangkan kamu sendiri melupakan diri kamu untuk melakukan kebaikan? Dalam masa yang sama kamu pula senantiasa membaca Alkitab Al-Quran. Apakah kamu tidak berfikir ataupun apakah kamu tidak berakal? Tuan-tuan imam, pimpinan al-abrar, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur, rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala Tuhan kita semua, sehingga ke ketika ini dapat juga kita berjumpa dengan waktu maghrib yang baru ni setelah kita tinggalkan maghrib-maghrib yang semalam. Mudah-mudahan berjumpanya kita dengan masa-masa yang baru, dengan masa-masa yang baru ni akan memberikan kita peluang dan ruang untuk kita memaksimumkan penggunaan kurniaan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu. Paling tidak yang disuruh kita mesti laksanakan, paling tidak yang dilarang kita mesti tinggalkan. Alhamdulillah kita masih lagi dapat berkuliah maghrib kitab Imam Nawawi rahimahullah, Riyadhus Salihin. Kita masuk bab 29 kan, babun fi qada'i hawaijil muslimin kan. Satu bab yang menyatakan tentang menunaikan atau menyampaikan hajat-hajat kaum muslimin. Dia tuan-tuan kita manusia ni semua ada hajat belaka. Tapi kita guna kalimah hajat kat mana? Qada hajat kan? Tu masalah kita. Kita guna kalimah hajat kat mana? Qada hajat. Jadi kita tengah hajat tu jelah. Tu masalah. Qada hajat kalau ikut ini qada'i hawaij, qada hajat lah. Bukan pergi buang air, tu je qada hajat. Kita kan buang air qada hajat kan. Qada hajat ni apa juga kehendak, apa yang kita nak. Hajatlah kita berhajat begitu, berhajat begini. Jadi kita kena luaskan skop hajat tu. Dengan makna qada hajat ni kita nak masuk bilik air. Itu masalah kita budaya Melayu. Banyak benda yang kita kena betulkan orang Melayu ni. Terlalu banyak. Bayangkanlah hari ni berapa Syawal? 29 Syawal ke 29 Raya? 29 Raya ke 9 Syawal?
Besok masa ada lagi raya terbuka nama dia. Dah kita kata bukanlah jadi haram ke bid'ah, tak adalah, boleh je. Tapi tak ada dah raya ni 1 Syawal je. Kan saya sebut dah itu, bila kita kata raya lah sekali dah tak adalah Syawal, tinggal raya je. 1 raya, 2 raya sampai raya. Sampai Jumaat, sampai Sabtu ni dia lagi masa terbuka raya. Allah, berat tak berat kita. Kalau puasa cepat nak habis, kalau raya lambat nak habis. Jadi qada hajatnya apa dia sebenarnya? Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kamu kena lakukan perbuatan yang baik, mudah-mudahan bila kita buat baik nanti akan berjayalah. Ya tuan-tuan, masalah kita melakukan perkara-perkara ni, kita kena ingat perkara-perkara ni tak lagi dua, satu perkara yang baik, satu perkara yang buruk. Dan manusia memang tak lari daripada 2 hajat. Hajat yang baik, hajat yang buruk. Jadi pertama sekali kita kena tentukan dulu kita punya hajat tu baik ke buruk. Orang Minang panggil, kita kena decide dulu. Apa cakap Melayu? Kita kena tentukan dulu kita punya kehendak tu baik ke buruk. Baik buruk ni tuan-tuan pula kita kena ukur. Kalau terang-terang Allah kalau kata haram, itu buruk. Kalau Allah telah kata terang-terang kata halal, kan kita belajar kan, al halalu bayyin, kan, benda yang halal tu jelas, wal haramu bayyin, dan benda yang haram pun jelas. Tetapi kita kena ingat, ada juga benda baik walaupun dia halal tapi kadang-kadang tak sesuai untuk kita. Habis benda yang haram, benda haram tu memang tak boleh lah. Itu pun kadang-kadang dalam kes-kes darurat, ada juga benda haram yang dibolehkan. Itu pun dalam keadaan yang terkawal, bukan dalam keadaan yang berleluasa. Macam hiburan kan, hiburan ni dia harus halal, tetapi ada hiburan yang haram. Tetapi kadang-kadang ada hiburan walaupun dia halal, kadang-kadang kita terpaksa kongkong, terpaksa kontrol, pasal bila dia berluasa dia akan jadi haram. Macam kita katakan, memang kita kata bernasyid tu halal, harus. Tapi macam mana kalau kita nak bawa dalam masjid, boleh? Dalam masjid, bawa dalam masjid. Jadi kadang-kadang benda yang halal tu pun ada setengah-setengah orang memang elok untuk dia. Tapi ada setengah-setengah orang tak elok untuk dia. Macam kita katakan, kita ambil contoh mudahlah, kencing manis kan. Bila manis satu badan kan, mana dia diharamkan gula pada dia. Bukanlah haram mutlak, tapi tak boleh lah. Tu kena faham tu. Jangan kita ingat minuman yang haram ni tunggu Guinness Stout je, tak. Maknanya kalau benda tu boleh mendatangkan penyakit kepada kita kan, jadi kita kena kurang-kurangkan. Bukan bermaksud langsung tak boleh minum minum air yang manis, tapi kita kena kurangkan. Kena kurangkan. Macam kita katakan, pengamalan makanan kita orang Malaysia ni, kita kan suka minum susu tarik kan. Susu tarik pula. Teh tarik kau. Jadi teh tarik tu dia kata di antara yang jadi jahat itu, dia punya gula manis tu melampau satu. Lepas tu susu cair tu kena ganti susu tepung. Allah Ustaz, susu tepung dah macam baby lahir Ustaz. Tapi susu ibu je kata. Ibu mana susu lah kan. Tu. Jadi walaupun benda tu harus, kadang-kadang setengah orang yang berpenyakit tak boleh lah. Sebab itu bila kata nak menyampaikan hajat, macam kita katakan, bila penyakit di Malaysia ni penyakit macam berluasa dah tahu. Jadi rakyat ni berhajat kepada ubat. Tiba-tiba kerajaan tak boleh tunaikan hajat rakyat. Macam nak buat tu. Kerajaan kita tak boleh tumbangkan, bahaya. Nanti kena tangkap. Tu berat jawab tu. Kerajaan tak boleh tumbangkan, nanti kena tangkap. KDN tangkap apa semua sekali tak boleh. Mana boleh tumbangkan kerajaan.
Macam mana nak buat? Kita bincangkan lepas minum kan. Panjang cerita dia. Jadi sebab itu, bila Allah kata waf'alul khaira, kamu kena buat baik. Buat baik ni kita kena perhati, bukan sekadar baik macam kita kata buat baik. Okey, kita buat mata buka. Memang benda tu baik, tapi kita kena fikir sampai tak boleh solat, sampai timbul masalah pembaziran. Kadang-kadang dah kalau dah 5-6 kali pergi rumah terbuka, dah sampai sakit-sakit perut, terberak-berak, sampai ambil cuti 2-3 hari kan. Kawan tu jamu rebung, gulai rebung, masak lemak cili api rebung. Kan. Lepas tu pula campur dengan daging kerbau. Macam rendang daging kerbau. Kau jangan kerbau yang. Lepas tu terberak-berak 3 hari macam buah asir. Allah. Sebab itu, tuan-tuan perhati tak? Orang makan nasi Arab, kita makan nasi Arab kan? Orang makan kawarek, kita makan kawarek. Orang makan kambing bakar, kita makan kambing bakar. Tapi cuba tengok Arab, dia punya hidangan makanan kambing bakar ke, ataupun dia makan nasi Arab berminyak-minyak ke, cuba tengok partner-partner dia, pasangan-pasangan dia. Dia ada yogurt, dia ada apa nama tu, zaitun. Bukan Siti Zaitun, minyak zaitun. Bukan Maitun zaitun. Dia ada apa pemotong-pemotong dia. Apa nama kita panggil sayur tu? Salatah kan. Salatah dia tu dia kena ada, paling penting dia kena ada tu perah limau, ada cuka apple. Kita kalau makan sup twister. Twister. Memang malekatlah sup dekat dada tu. Kan? Cuba tengok kalau kita bila sup kaki kan. Dia paling sedap. Lepas tu kena pula teh tarik. Lepas tu dah rasa panas, kita pun minum air batu. Malekatlah lemak tu kat jantung. Apa dah cerita makan je Ustaz, tak lapar pula ini kan. Buat kebaikan ni mana dia? Kita kena fikir, kita kena tengok daripada awal. Sebab itu kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama ni memang dia boleh menatijahkan muflihun lah. Pasal baik sungguh. Mana kita kata buat mata buka kan. Kita kata apa pasal buat mata buka? Kita nak eratkan silaturahim. Tapi betul ke kita boleh bersilaturahim di rumah terbuka tu? Cuba kita muhasabah balik. Betul ke kita boleh bersilaturahim di rumah terbuka tu? Dalam keadaan kita kata hingar-bingar kan. Dengan keadaan kadang-kadang tak tahulah tuan-tuan, ada lagi yang mengadu, dia kata ada lagi Ustaz yang rumah terbuka ni dia sempat karaoke, dia menari misalnya. Aku kata biar betul. Ada lagi ya? Yang rumah terbuka dia dah halang kita karaoke, nari terus lah kan. Berat. Sebab itu kalau benda baik kita buat, natijah dia kita kena ingat mesti benda tu berjaya. Kalau tak, natijah dia tak berjaya, kita kata demam, lepas tu sakit perut lah, lepas tu kadang-kadang timbul isu-isu yang kita kata panas apa semua sekali, tak berjaya. Pembaziran, tak solat. Wa ma taf'alu, macam kita kata gini. Tapi contoh-contoh macam ni bahaya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja kebaikan yang kamu semua lakukan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Kita ambil contoh macam mana macam sistem pendidikan kat Malaysia ni kan. Konon-kononnya kementerian dia nak tolong sekolah-sekolah agama. Ialah nanti guru-guru dia dapat tetap berpencen. Nanti sekolah tu dapat bantuan. Baik segi sekali pandang memanglah macam tu. Tapi mari 3-4 kali pandang tak macam tu. Boleh faham? Kalau Cikgu Dolah dia fahamlah pasal dia cikgu. Yang tak cikgu memang tak faham. Macam kita kata ginilah, saya tuan-tuan duk fikir kan.
Gini, tuan-tuan puati tak payah lagi kita cerita tentang kesan sistem pendidikan kepada anak-anak dan guru. Kita cerita bila mak bapak pergi ambil anak-anak yang duduk di bawah sistem pendidikan. Tuan-tuan perasan tak? Waktu bila time balik budak-budak? Tengah hari kan? Tengah hari tu biasa pukul berapa? Biasa mak bapak tunggu anak pukul berapa? Time-time tu azan berkumandang Zuhur. Mak bapak kesan-kesan dia. Faham tak? Apa maksud dia tu? Tak kisah azan. Jadi kalau kita mak bapak tak kisah azan, anak-anak ada kisah? Lagi tak kisah. Tak. Itu kita kata orang yang mak bapak yang nak ambil anak-anak, dia tak terlibat pun dengan kementerian tu, cuma nak ambil anak-anak je. Tapi kesan dia cuba tengok. Pasal apa saya mula-mula sebelum tak terfikir sangat. Tapi bila saya lalu kat sekolah, rumah saya kan depan sekolah. On the way nak pergi sembahyang Zuhur, pergi masjid tu kan, kan lalu sekolah, lalu tengok. Bila nak Zuhur selalu tengok. Wih, ramai tu. Sekali saya lalu sebelum azan, tengok ramai kat tangan. Assalamualaikum kan. Lepas tu saya lalu terlambat sikit, orang tengah azan. Macam biasalah, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya fikir lama-lama, aku seorang dia ke masjid. Patutlah tak ramai orang kat masjid, semua nunggu anak kat sekolah. Lagi sadis. Betul sebut sadis. Lagi sadis, hari Jumaat. Hari Jumaat budak kafar masuk pukul apa? Jam petang. 2:30 kan. Biasanya paling cepat orang habis sembahyang pukul 2. Ada yang mak bapak ambil peluang hantar anak on the way nak pergi masjid. Mana-mana yang kafar sebelah masjid kan, on the way pergi masjid, bawa anak terus dia pun sembahyang. Ada juga yang on the way nak pergi tak sembahyang. Mana kita tahu? Bila orang perempuan yang tak sembahyang, dia pergi hantar anak dia. Dia hantar anak dia, dia tunggu tengok. Dia hantar tak ada sembahyang. Nak balik sekarang, dia tengok. Dia tengok anak tak sembahyang, dia tunggu. Kan, dia tunggu. Dia tengok, kalau anak aku tak sembahyang, okey juga kan. Ini dengan bapak-bapak budak pun tak sembahyang. Dia boleh duduklah kita. Tanpa segan dan silu. Itu lagi sadis tu. Kalau tadi Zuhur, barangkali dia ambil anak, balikkan dia solat kan. Yang Jumaat tu, takkan dia balik sembahyang Jumaat dengan bini dia. Kesan dia. Satu. Satu apa? Dua kan? Tiga. Ini sekolah kafar lagi. Sekolah kafar, cuba tengok. Kita buat sekolah kafar tu pasal apa? Kita nakkan kebaikan kan? Supaya budak ni pandai agama, tahu fardu ain, fardu kifayah. Tapi cuba tengok. Saya sebut realiti ni, saya nak berkongsi pengalaman 2-3 hari ni. Pasal saya kan baru dilantik jadi imam kerajaan. Baru dibagi watikah kan. Dah puas-puas surat tu, akhirnya timbul juga dapat juga watikah kan. Jadi bila jadi imam ni, kita ingat, ni masjid ni aku jadi imam sekarang ni, ramai budak kafar ni pun sembahyang ni kan. Kita tengok belakang ni cukup ke tak cukup, muat tak muat ni kan. Lepas azan, diorang tak keluar lagi. Okey, biasa kita dah habis sembahyang asar pukul 5 suku, 5:30 baru keluar kan. Saya tunggu tu daripada tadi tu. Saya tanya dengan Bilal ke, dengan imam lain ke. Tadi saya sembahyang Zuhur, dia orang tak ada. Sembahyang asar pun tak ada. Jadi bila dia sembahyang? Jadi macam mana kita buka sekolah agama, dah ada dah kafar kelas agama fardu ain, tapi fardu ain yang dia belajar solat tu dia tak solat. Dia gini, soal sembahyang ni, dia hari-hari macam tu. Tak cuba tanya, adakah hari Senin tu jar 1, hari Selasa dia jar 2, ke memang bila hari Senin tu semua sembahyang asar? Tengok macam tu juga.
Dia soal pendidikan ni, dia bukan boleh ikut suka-suka cikgu ustaz dia. Dia bukan, saya dulu pernah mengajar Taman Sayang ni, sebab mendengar. Ustaz, kalau ustaz bawa semua semayang, saya nak belajar ustaz dia. Masa mula-mula saya mengajar ni, tahun berapa, mula-mula jalan sana buka kan. Saya mengajar di situ tu, surau tu baru ada, surau Taman Sayang yang sana tu. Baru ada buka belakang tu. Jadi saya kata, cikgu boleh tak saya bawa budak semayang? Boleh. Lepas tu saya bawa satu kelas, tak apa lagi. Lepas tu saya bawa 2 kelas. Mari 3 kelas dah kosong kelas kan. Ustaz, janganlah bawa semua ustaz. Korang tak belajar budak orang. Mana ada masuk dalam jadual? Tak ada. Okeylah sekolah kebangsaan tak apalah, pasal dia nasionalisme, pasal kebangsaan. Kan sekolah kan betul kan nama kebangsaan kan? Ini masuk dalam YouTube ke? Masuk ah? Tak apalah, potong yang tu korang. Kan sekolah kebangsaan, kan nama dia kebangsaan. Tak apalah, dia nasionalisme. Dia sekolah nasionalis. Sekarang ni KAFA, kelas agama fardu ain. Tak, saya nak buat satu pemikiran. Saya bukan nak menyalahkan 100%, tak. Cuma saya nak buat satu pemikiran. Benda baik ni, dia mesti benda yang baik. Pasal apa? Macam mana pun dia akan bawa pada kebaikan, kepada kejayaan, satu. Yang kedua, macam mana pun Allah Ta'ala tahu. Yang ini, benda baik kita nak buat tu, walaupun orang lain tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu, satu. Yang kedua, kalau kita ada niat tak baik pun Allah Ta'ala tak tahu. Tu boleh faham? Macam saya ambil contoh satu gini kan. Sekolah KAFA ni, dia 3 jam je sehari. Kemudian dia belajar, dia 3 jam sehari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sekolah kebangsaan berapa jam sehari? 6 jam. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30. 6 jam lah lebih kurang. 6 jam kan? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey? 5 hari. Okey. Segi hari seri. Tapi bila mari co-curriculum, dia akan ambil hari budak KAFA belajar. Kan? Dia ambil hari apa? Hari Rabu ni lah. Dah tak belajar satu hari. Itu tak masuk lagi kalau pelajar-pelajar nasionalis tu dia masuk sukan, minggu sukan, dia pandai berlari, dia laju berlari, dah berlatih, dia pandai sepak bola, dia pandai main netball. Kena dia pandai lagi dah. Apa mencari Ramli apa ke nama? Mencari Ramli tak ada dah, pergi ke mana ke UK UK kan? Mencari Ramli pergi UK. Bukan Hulu Kelang UK tu bang. United Kingdom. Siapa tu guru dia? Tu guru pondok dia. Tu guru pondok dia tu mana dia bersunat? Mana dia semayang? Nak dia tu guru tu ajak anak-anak murid mencari Ramli tu pergi semayang maghrib. Mampus tak semayang. Orang Perak kata mampus dia kan. Allah tak ingat YouTube pasal tu masalah dia. Sebab itu tuan-tuan, masalah hajat kita orang Islam ni apa sebenarnya? Mencari Ramli, apa nama tu, kilauan emas, ada lagi apa, lawak mega, apa nama, mega lawak ke lawak mega kan? Apa? Stanza. Allah. Sebab tu kita ni orang Islam, kita kena tahu apa kita punya hajat sebenarnya. Bukan kita tak boleh main bola kan, tapi sampai kita kejar ke bola, sampai tak mengaji, sampai tak belajar fardu ain, tak belajar fardu kifayah. Jadi apa kenama? Apa kenama komen? Tu masalah persoalan dia. Hajat kita. Macam kita kata kan, kita ni orang Islam, hajat kita yang paling utama tu bila kita dapat mengamalkan agama kita lah. Kita dapat mengamalkan agama kita. Kita panggil, macam tadi saya pergi jumpa agama Islam.
Lepas tu ada satu hamba Allah Ta'ala tu dia nak nikah. Lepas tu bila nak nikah ni ikut prosedur peraturan dia macam tu lah. Kena isi borang, buat gedebuk gitu bagian. Jadi dia kata apa payah nak nikah ni dia kata. Apa payah nak nikah pun payah ke dia kata. Kan. Okeylah, pegawai tu dia pun okey kan, dia pun cool down, dah sarapan pagi, tak apalah kan. Kita yang dengar ni pun telinga pun dah yang kan. Tadi ada orang komplain. Dia kata, Ustaz, sekarang ni majlis perbandaran ni Ustaz, kalau majlis daerah kat Hulu Selangor tu, semua kena cukai. Tambah rumah kena cukai, repair pagar kena cukai. Saya kata peraturan-peraturan ni bang, bukan benda baru. Benda lama dah. Sejak hari tu ada dah. Tapi pemerintah lama dia buat pekat badak je. Kan? Tapi pemerintah hari ni tak boleh buat pekat badak pasal duit tak ada. Dan peraturan cukai ni pun bukan benda baru. Kerajaan yang baru ni dia menyambung je peraturan kerajaan yang lama. Jadi sekarang ni orang dah tak nampak siapa yang baik sebenarnya, siapa yang buruk sebenarnya. Macam tuan-tuan buat rumah kan kena hantar, kan bila kawasan tuan-tuan ni di bawah majlis perbandaran, kan dia terikat dengan peraturan majlis perbandaran. Jadi nak bina rumah ke, tambah ke, roboh ke apa ke, mesti minta izin. Cuma zaman-zaman hari tu, zaman-zaman 4-5 tahun lepas tu, peraturan tu orang buat macam tak ada je. Kan? Masalah denda ke, masalah apa ke, macam buat pekat badak lah. Jadi badak dah semua kan. Tapi hari ni dah banyak badak dah mati. Banyak orang baru. Ya, bila badak banyak mati, yang pekat-pekat badak tak ada lah. Di peraturan tu berjalan. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Boleh macam tu je. Kita nak cerita pokok dia. Pertama kita nak selesaikan masalah hajat orang itu yang punca kita berkecamuk macam tu kan. Sebab itu bila kita sebut pasal kebaikan, hajat-hajat, kebaikan-kebaikan ni, pertama sekali kita kena faham bahawa ianya sangat-sangat diketahui oleh Allah Ta'ala. Hajat kita nak apa? Kalau boleh kita panggil, kita bukanlah kita kata nak percuma ni nampak, yalah kita nak buat rumah pun, rumah ni bukan buat daripada daun pisang kan. Daun pisang sekarang ni pun berapa sekilo tu. Pantang nampak pokok pisang hutan je dah tak ada dah daun dia, tinggal batang je kan. Pasal berharga daun pisang. Jadi bila nak buat rumah, orang bukan buat rumah daripada daun pisang, buat daripada batu, kayu, simen, semua tu ada harga. Kita tidaklah nak minta percuma, tapi sekurang-kurangnya mudah milik. Mampu milik, bukan mampu tengok. Mampu milik. Jadi hajat tu, jangan kata orang Islam, orang tak Islam pun berhajat. Nak rumah tempat tinggal. Kalau tak mewah pun selesa, ada atap, ada dinding, ada tingkap, ada pintu, ada pagar. Ada tempat parking kereta. Ada ruang tamu, ada bilik mak ayah, ada bilik anak lelaki, ada bilik anak perempuan. Asalnya 3 bilik. 3 bilik tak campur bilik air tau. Bukan 3 bilik tu 2 bilik tidur, 1 bilik air, tak. 3 bilik tidur. 1 bilik untuk mak ayah, 1 bilik untuk anak perempuan, 1 bilik untuk anak lelaki. Ada ruang makan, ada ruang tamu, ada ruang lega. Ruang lega apa tu? Ruang keluarga. Ruang lega dah macam Maidin rupa dia kan. Jadi hajat-hajat ni tuan-tuan, bukan kata orang Islam, yang bukan Islam pun berhajat. Makan, minum, kalau sakit nak ubat, itu semua hajat semua tu. Kita kata, tapi tuan-tuan, benda ni sentiasa kita ulang kan. Masalahnya macam itulah. Dia patut
babun fi qada, dia patut kitab Riyadhus Salihin ni kena buka ni dalam majlis sidang dun kan. Tapi puak-puak tu malas ngaji semua. Macam ahli majlis kan ada mesyuarat kan. Patut ahli majlis bila mesyuarat ni kena baca Riyadhus Salihin ni. Dalam ni tak ada ke ahli majlis? Tak ada? Ada? Siapa katakan? Tak ada kan? Tak ada. Seorang pun tak ada. Astaghfirullahaladzim. Patutlah. Ya. Dia tuan-tuan, soal hajat ni, dia tak nak kena buka kitab, kena buka agama, baru kita tahu. Tuan-tuan jangan ingat orang Islam ni berhajat lembu kerbau, besok nak nak dekat haji. Jangan ingat orang Islam ni hajat dia tu je. Apa hajat orang Islam? Tengok anak bulan besok puasa ke tidak. Lepas tu tengok anak bulan besok Syawal ke tidak. Kita ingat itu je hajat orang Islam. Tak. Hajat orang Islam ni kambing, lembu, kerbau. Tak. Dia banyak hajat dia. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu qala al-muslimu akhul muslim. Ini paling penting. La yadhlimuhu wa la yuslimuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Atau kama qala. Tengok tuan-tuan, agama mengajar kita kan. Masalah hajat ni walaupun dekat dunia, tapi dia akan ditarik sampai ke akhirat. Ibnu Umar kata apa? Kedua-duanya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Umar itu sendiri radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan kedua-duanya diredai oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menyebut, seorang yang nama dia Muslim adalah saudara orang Muslim yang lainnya. Tuan-tuan, kita kan orang Islam sekarang ni, ada berasa tak orang tu dia orang Islam? Kita ada berasa tak kita ni ada hubungan dengan dia? Kita ada rasa tak? Itu masalah dia. Turki, dia boleh rasa saudara Islam dia sampai ke Myanmar. Kita ni, sama-sama kita ni rasa macam tu tak? Ke kita main belasah je? Kita kipu, kita khianat, kita fitnah, kita pelaga, kita provok, kan? Itu persoalan dia. Itu persoalan dia. Sebab itu asas dia, masalah hajat-hajat ni, kita kena faham orang Islam tu dengan Islam yang lain dia bersaudara. Dia bersaudara. Jadi bila dia bersaudara, janganlah ia menganiaya saudaranya itu. Itu pokok cerita dia. Jadi paling tidak, kalaupun kita tak boleh tunaikan hajat dia, sekurang-kurangnya kita tak nanya dia pun tak apa dah. Kita nak tunaikan hajat dia tak boleh dah, kan? Lepas tu kita nanya ke dia pula. Tak boleh lah macam tu. Yelah tuan-tuan, dia patutnya tapi nak sebut betul, orang kata macam belagak pandai sangat pun. Macam tuan-tuan yang duduk di Taman Selayang ni, generasi ke berapa dah ni? Ketiga kan? Betul lah. Generasi ketiga tak? Ya dah cucu lah, ketiga lah. Baru kedua. Sepatutnya anak-anak tak duk menumpang sama ayah dah. Dia ada dah rumah dia yang lain. Kerajaan buka perumahan yang lain untuk generasi kedua orang Taman Selayang. Tapi cuba tengok, dia himpit situ dengan anak, dengan cucu, dengan kereta bapa, kereta mak, kereta datuk, kereta nenek, kereta cucu. Dah penuh depan kita. Dah satu lane tu dah jadi tempat parking kereta je dah kan. Saya bukan nak kata dulu dengan tuan-tuan, nak cerita bagaimana hajat. Sepatutnya generasi pertama, generasi kedua, anak cucu, dia ada kawasan perumahan khas untuk dia yang kerajaan sediakan. Macam kita lah kan. Kita ni dapat anak, bila tengok anak tu makin besar, kita fikir dah, sekolah rendah kat mana nanti sekolah menengah kat mana pula. Lepas tu kita cadang nak hantar universiti, hantar kolej dekat mana pula.
Kita fikirlah macam tu kan. Kita fikir dah, anak aku sekarang ni tak apa, 1 bilik. Nanti bila dah ramai, tambah bilik. Nanti nak nikah, takkan nak bilik yang sama juga. Sepatutnya kan, tuan-tuan punya rumah ni rasanya sebaya dengan saya punya rumah kat Uluyam tu kot. Bukan tuan-tuan punya rumah ni rancangan zaman Tun Razak dulu lah. Kan? Bukan dia sama terap dengan rumah kilat, bukan? Bukan Dia zaman bila? Yelah sama lah. Cuma nama lain sikit. Sana kampung nama rumah kilat, rumah murah. Sini tak kampung sangat, tak adalah rumah kilat, rumah murah. Tak, itu tak penting. Yang pentingnya kita kata hajat bila anak dah ramai, dah bertambah. Kalaupun tak ada kawasan lain, tapi apa salah diberikan satu kemudahan pinjaman, di-upgradekan rumah tu. Di-upgradekan, tahu tak? Daripada setingkat, upgrade jadi 2 tingkat. Daripada 2 bilik asal kan? Macam rumah Uluyam lah, 2 bilik. Asal 2 bilik, bagi Chan upgrade jadi 4 bilik katanya. Jadi kita kata hajat-hajat tu, kalau kita tak berasa ini saudara kita kan, nak tolong lah. Kita adik-beradik tau. Kalau kita tak berasa adik-beradik, kita nak tolong adik-beradik. Mampu tak tolong. Tapi kalau kita adik-beradik, memang kita berasa bukan sekadar adik-beradik, kita rasa saudara. Jadi susah macam mana pun kita akan bantu. Itu penting bila kata orang Islam saudara kepada orang Islam yang lain. Tak boleh bila dia saudara pada yang lain, dia aniaya. Yelah tuan-tuan, kalau satu rumah tu berimpit-rimpit, ipar 2 apa semua sekali, kan? Tak naya. Bila tambah depan habis, tambah belakang habis. Patut-patut depan tu boleh parking kereta, dah tambah bilik, dah tak boleh parking kereta. Boleh parking kat mana? Dekat depan. Dah bergaduh. Lepas tu parking kereta depan pula, kereta yang tak pakai dah, boleh timbang kilo, duduk kat situ kan. Kalau di Kelana Jaya, dia saman dah tu. Kereta yang menyebut tak ada pakai-pakai tu, memang dia saman dah. Nampak? Jadi sebab itu tuan-tuan, bila seorang Islam dia saudara kepada Islam yang lain, dia tak boleh menzalimi. Jangan pula menyerahkan kepada musuh. Ni berat benar lah. Kita warga negara kita tangkap dia, bagi ke musuh atas dasar tu kau sebut lagi bahayalah. Konon-konon atas nama keganasan lah, gitulah. Mana boleh? Tak boleh. Barang siapa memberikan pertolongan, man kana fi hajati akhi, siapa-siapa yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, kana Allah fi hajati, nanti Allah Taala akan tolong dia. Tuan-tuan, tolong orang ni, kita azan dulu lah. Azan ke terus? Azan. Tok Bilal dah bangun lah. Sikit lagi. Barang siapa yang memberikan pertolongan pada hajat saudaranya, maka Allah selalu memberikan pertolongan pada hajat orang itu. Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad membuat satu jaminan, kalau kita bersedia untuk menolong orang, nanti Allah Ta'ala akan tolong kita. Sebab itu kalau kita nak ditolong, kita kena tolong orang dulu. Kalau kita nak ditolong, kita kena tolong orang dulu. Dan barang siapa yang melapangkan kepada seseorang Muslim akan satu kesusahan, barangkali dia kesempitan duit, barangkali dia memerlukan, kadang-kadang setengah-setengah orang ni masalah dia bukan apa pun, nak pelepas masalah je. Jadi kita ni bersedia untuk tadah telinga. Kita bersedia untuk tadah telinga. Dia nak mengadu hal ke, dia pun tahu kita pun banyak juga masalah kan. Cuma kadang-kadang setengah orang ni nak pelepaskan geram dia ke, nak pelepah marah dia ke, nak pelepah. Kita bersedialah.
Untuk tadah telinga kan, tadah telinga, tadah muka kan. Maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Hari kiamat nanti kan banyak kesusahan. Masalah orang ramai. Yalah tuan-tuan, atas dunia ni bukanlah semua kereta berjalan raya, tapi jam kan. Nanti di akhirat memang tak ada kereta, tapi semua orang hidup masa tu. Orang daripada zaman mula daripada Nabi Adam tu hidup semula sampai orang yang di akhir zaman. Berapa ramai tu? Kita ni kereta keluar, bukan semua kereta keluar pun dah jam dah. Cuba bayang. Masalah jam lagi, masalah matahari atas kepala lagi, masalah panas terik, masalah haus. Siapa nak tolong benda tu? Jadi kalau kita nak dapatkan bantuan-bantuan kecemasan besok di hari akhirat, nak hilangkan tekak haus, nak hilangkan rasa panas matahari atas kepala dengan sesak begitu begini, kita kena rajin tolong orang. Macam kita punya surau ni kan, Tuan Pengurusi apa lagi yang surau perlukan lagi? Beritahu anak Korea. Kita perlukan besarkan surau ke, nak upgrade 4-5 tingkat ke, itu semua dengan duit tu, dengan Helio tak jadi. Kalau kita cakap je pompep, duit tak ada mana jadi. Kena ada duit tu. Dia tuan-tuan rupanya bank-bank ni dia ada menyediakan kemudahan derma sebenarnya. Apa nama dia tu? Kita kena isi borang, kemudian kita setuju supaya supaya dipotong beberapa ratus ke setiap bulan melalui akaun bank saya, ataupun dipotong terus daripada gaji saya. Yang paling mudah akaun bank lah. Siapa boleh beli komitmen? Siapa anak Korea yang boleh belikan komitmen dalam tempoh setahun ni, derma tetap RM100 seorang. Potong siap daripada akaun bank, terus masuk akaun surau. Ada buat belum? Belum kan? Kena lancar tu. Kena lancar. Kalau kita nak bagi secara tangan kita, mungkin kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Banyak lupa daripada ingat. Selalu macam tu lah kan. Mula-mula hari pertama lancar tu memanglah cari duit boleh ya. Masuk bulan kedua, Allah terlupa pula tak buat duit dia tu. Besok lupa, lupa lah sekali, lupa terus lah. Kalau kita buat potongan daripada akaun bank kan, nanti dia akan potong siap lah 100. Kalau potong 100 orang, kalau setahun kita komit, ada 1,200 orang. 10 orang dah berapa? Orang Taman Selayang ni 10 orang ke? Beratus lah. Ininya berapa? 5, 10, 15, 20, sini 20, sini 30, ada 50. Kalau 100 orang yang kita boleh terima nama dia bersedia untuk komit nak bayar, potong terus daripada akaun bank dia 100, masuk ke akaun pembangunan surau. Berapa tu kalau seorang 100, 10 orang berapa? 1,000. Kalau 1 orang 10,000. Betul? Kalau 100 orang 10,000 setahun 120. Tak apalah, kau dapat tiang 10 tiang jadi lah kan. Jangan tuan-tuan piling tu, mesin piling yang kontong, itu masuk mesin je tu dah 60,000. Satu piling tiang kentang tu dah kira berapa dah tu. Tu tak masuk lagi berapa dalam dia masuk lagi. Jadi kalau kita tak bersedia untuk melepaskan hajat surau ni jadi masjid, jadi komplek, tak selesai ya. Tak selesai. Sedangkan kalau kita boleh tolong lepaskan hajat kehendak surau ni, nanti besok bila kiamat, nanti Allah Ta'ala akan ringankan bebanan-bebanan di akhirat. Bukan payah mana pun, RM1 je. Banyak kan RM1? Kalau kita kata RM1 saya akan pergi pasar, tadi rumah saya tengok ke kedai Aceh ke Batang Kali tu, ikan tilapia dulu pasar borong 3 kilo RM10 kan, RM12 sekilo. Mikir RM12 sekilo. Sekarang dapat ke ikan tilapia 3 kilo RM10 pasar borong? Dapat? Berapa sekilo sekarang? RM4 sekilo. Mana dapat? Uluyam RM12.
RM8. Ha? Oh. Kita kata, alah ustaz, RM100 mana ada nilai, sikit sangat. Kalau kita tahu kalau harga ikan pun dah macam tu, harga batu, harga tiang lagi lah naik. Tapi kalau kita boleh cari 100 orang, kurang-kurang RM100, jadilah. Jadi mudah-mudahan keikhlasan satu orang ni nanti dia akan menyangkit kepada orang lain. Bukan payah mana pun tuan-tuan cik duit. Tuan-tuan kan banyak kereta-kereta tak pakai tu kan, rasa sayang. Kalau betul-betul sayang, pergi je hantar kedai besi buruk, timbang kilo je. Sekilo RM2, kereta tu berapa kilo berat dia. Iya. Daripada jadi sarang nyamuk Aedes je kan. Kan tuan-tuan suka bela kereta vintage, apa ke nama kan, buat menyibuk-nyibuk jalan je kan. Timbang kilo je, bagi kat surau. Baik, saya nak selesaikan hadis kedua ni. Kata selesai pula kan. Wa an Abi Hurairah, sekali lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini lagi, barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dari beberapa kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya suatu kesusahan dari berbagai kesusahannya pada hari kiamat. Kita nolong orang susah di dunia, nanti kita akan dapat senang di akhirat. Dengan cara Allah Ta'ala akan balas pertolongan kita di dunia tu, Allah Ta'ala akan tolong di akhirat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seseorang yang kesukaran, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Nampak? Nanti kita akan dapat kemudahan tu di akhirat. Barang siapa yang menutupi celah seorang Muslim, maka Allah akan menutupi celahnya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, ini satu masalah ni. Kita zaman-zaman moden ni kan banyak WhatsApp ni. Kadang-kadang ialah tuan-tuan, kalau kita benci sangat dengan satu orang kan, janganlah sampai kita fitnah dia. Pasal kita manusia ni ada harga diri. Tuan-tuan kalau marah dengan Najib kan, janganlah keluarkan gambar dia pakai spender kejar ada orang dengar. Janganlah tak tu. Kalau marah dengan Kak Ros pun janganlah fitnah dia peluk. Ada satu gambar baru dia peluk Sultan Pahang. Janganlah sampai tak. Kalau marah Kak Ros tu buruk-buruk pun dia belajar mengaji tau. Dia ada ustaz datang ke rumah dia belajar mengaji. Kita ada macam tu. Bukan saya nak sokong Kak Ros, taklah. Maksudnya jangan sampai kita zalimi lah. Kita ni biar berlaku adil. Makna kalau manusia biasa tu ada maruah, kadang-kadang dengan para alim ulama kita kutuk semacamnya. Para alim ulama kita kata huduh-huduh ke dia, kita fitnah dia. Ada baru satu ni, baru ni ada satu fitnah. Dia fitnah Imam Nawawi. Kan mazhab Syafi'i, najis anjing kita kena basuh dengan air 7 kali, satu daripadanya air tanah kan. Dia kata tidak. Imam Nawawi kata tak payah. Dia kata dalam kitab sekian-sekian, Imam Nawawi kata tak. Bila kita cek balik kitab Imam Nawawi pun tak ada kata macam tu pun. Tetap juga kena basuh 7 kali, satu kali dengan air tanah. Jangan macam tu. Kalau kita tak suka sekarang pun jangan sampai kita fitnah. Bila kita fitnah sakitlah. Sebab itu tuan-tuan, kita bukan tak boleh marah, tapi bertahap. Jangan kita marah tu kita lepas geram, tak boleh. Tak boleh. Kalau kita suka pun macam tu. Kita kalau suka pun jangan kita suka sampai beria. Mana sampai kita kata memang suka benar lah. Pasal apa? Kan selalu saya sebut, kita ni diajar kalau suka satu benda jangan suka perhabis. Kena simpan baki-baki tak suka tu. Kalau kita benci tu pun jangan benci perhabis. Kena simpan sikit-sikit benda suka tu. Kalau kita benci satu budak tu, tiba-tiba besok dia jadi anak menantu kita macam mana? Kita punya, aku tengok si mamak ni menyampah, aku tengok muka nak muntah dah. Ujung-ujung marah dengan dia kan. Punya kita marah, aku tengok muka pun nak muntah dah. Kita buat isyarat macam tu. Sampai kita ludah tui kan. Tiba-tiba lah diam-diam dia bercinta dengan anak dara kita dalam bilik. Ialah WhatsApp kan, WhatsApp.
Anak dara kita separuh gila lah dengan dia. Macam mana? Tiba-tiba datang Minang. Alah, Mamat di Peratan Minang, kata dia. Macam mana buat? Puas semayang hajat lah. Kan? Puas semayang hajat lah. Kalau kita benci, jangan benci perhabis. Simpan baki-baki suka tu. Tiba-tiba orang yang kita benci tu, dia bertaubat, dia hafal Quran, jadi pak lebay. Janggut dia. Muka dia berseri. Tak malu muka kita. Kalau kita suka pun tak boleh suka perhabis.